yang wajib kita laksanakan di sekolah kita. Dan kita semua maklum ya bahawa sekarang ini, musim ini, keberadaan cikgu mestilah di stesen. Mestilah di stesen. Ini Umi ingatkan berkali-kali ya, siapa yang ambil minit tolong catatkan ya. Keberadaan cikgu adalah di stesen. Sekiranya cikgu mempunyai masalah, ada perkara-perkara yang terpaksa balik ke kampung, melibatkan jalan raya apa semua, MKN apa semua, sila maklumkan kepada Umi ya, ataupun PK-PK untuk memohon kebenaran. Kerana dengan ada kebenaran sahaja cikgu-cikgu boleh terlepas daripada tindakan tata tertib. Kita tak tahu ya, bila cikgu ingat cikgu boleh lepas balik, tapi bila kena COVID di tempat lain selain daripada stesen, maka pada masa itu dimaklumkan bahawa tindakan tata tertib akan dikenakan kepada penjawat awam. Bukan Umi nak ugut ya, tapi ini adalah realiti sekarang yang kita terpaksa hadapi ya. Umi rasa Umi tak perlu bercakap panjang lebar sebab Umi ada lagi meeting selepas ini. Umi persilakan Puan Faridah untuk meneruskan meeting kita pada hari ini. Dipersilakan Faridah. Tak dengar suara Faridah. Faridah buka mic. Okey, sebenarnya belum cakap lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera ya yang saya hormati ya Puan Pengetua kita, Barisan Penolong Kanan, guru-guru kanan ya. Ketua-ketua panitia ya, kaunselor sekolah ya, seterusnya ya. Adik-adik guru lah yang sangat saya sayangi sekalian ya. Syukur kita dapat berjumpa pada hari ini ya. Sebenarnya kita target tak ada lama pun cikgu ya, dalam 1 jam insyaAllah ya kita habiskanlah ya. Okey, ada 2 perkara lah kalau dalam bahagian kurikulum. Okay, yang pertama saya ingin membuat sedikit ya apa yang dikatakan pembugaran ya tentang head count ya dan juga pasukan nilai lah. Dah rebranding nama sekarang, so saya gunakanlah ya pasukan nilai. Okey, yang mana ya saya kalau sebelum ni hanya ketua panitia saja ya yang tahu tentang perkara ini. Jadi kali ini saya nak bagi kata apa untuk semualah ya, supaya semua tahu ya apakah peranan ya setiap guru ya dalam kita melaksanakan pasukan nilai ya peringkat sekolah ya. Okey, jadi kalau kita tengok, saya buat simple dululah ya. Okey, proses. Okay, pertama apabila kita melaksanakan pentaksiran, okay, tak kiralah sama ada PBD ataupun ujian 1, ujian peperiksaan pertengahan tahun ataupun trial ataupun peperiksaan awam ya. Okey, itu maksudnya apabila berlaku sesuatu pentaksiran ataupun peperiksaan. Okey, kita tengok yang pertama guru subjek. Peranan ni guru subjek ya. Guru subjek analisis pencapaian murid. So apa yang guru subjek perlu laksanakan? Okey, yang pertama, setiap guru subjek dia mesti ada result murid kita dan juga head count. Head count apakah target murid-murid kita. So contoh katakan saya bagi peperiksaan pertengahan tahun. Okey. Saya ambil yang paling ini dululah ya, peperiksaan pertengahan tahun. Okey, maksudnya dalam head count kita tu dalam peperiksaan pertengahan tahun tu kita target 10 orang murid 10 orang murid mendapat A sepatutnya dalam peperiksaan pertengahan tahun tetapi kita dapat tak capai yang 10 orang itu. Okey. Jadi cikgu kena pastilah siapa murid yang tidak mencapai OTR, kenal pasti aspek kelemahan murid. Aspek kelemahan murid ni cikgu berdasarkan kepada orang kata markah dia. Kat mana dia lemah dekat kertas 1, kertas 2 macam tu. Okey. Kemudian cikgu senaraikan dan identify kelemahan murid. Okey, cikgu buat tindakan pemulihan segera ya secara berkala dalam kelas. Ini tindakan guru subjek. Okey.
Jadi berdasarkan result murid tu, markah tu, cikgu divide lah murid cikgu Kalaulah kita tak, macam mungkin sekolah kita tak adalah macam banyak sangat kumpulan mungkin ada 2 saja, tak ada masalah Jadi cikgu dividekan pengukuhan dan pemulihan contoh. Ataupun kita ada murid yang cemerlang, ada 3 kelompok lah biasanya kita bahagikan Okay, nanti saya tunjuklah dia punya orang kata lampiran Okay, jadi cikgu kena identify kemudian cikgu plan apa langkah ataupun intervensi yang cikgu nak buat dalam kelas cikgu sendiri. Okay, kemudian cikgu bagilah result tu kepada ketua panitia. Walaupun ketua panitia dia ada secara keseluruhan, dia tak ada yang detail-detail ni, tak ada masa dia nak tengok. So cikgu lah yang kena buat Okey, serah kepada ketua panitia, kemudian ketua panitia dah kumpul, mesti adakan mesyuarat panitia. Okey. Pasca nilai mesti dilaksanakan peringkat panitia dulu. Okey, yang mana berdasarkan tadi yang cikgu-cikgu subjek telah share, berdasarkan percaya murid, kekuatan, punca kelemahan, rancang pelaksanaan untuk penambahbaikan prestasi. Jadi katakan contoh subjek matematik, kita ada ramai cikgu. Jadi contoh cikgu Fauzirah dia kata, kelas saya hari tu budak tak tahu nak jawab masa exam. Lepas tu saya introduce lah teknik macam ni. Saya tengok ada peningkatan lah budak-budak ni, dia dah boleh kuasai konsep itu. Jadi masa tu sharing lah dengan guru-guru subjek yang lain. Seterusnya berdasarkan daripada sharing tadi, panitia memang awal tahun dah ada program. Program panitia kan. Sekarang kita dah maklumkan panitia sekurang-kurangnya ada 3 program panitia. Jadi mungkinlah kita boleh selitkan dalam program panitia. Kita boleh tambah baiklah program asal. Seterusnya setelah mesyuarat panitia, apa hasil dapatan tu, kita akan tabelkan semasa dialog prestasi kurikulum. Jadi dalam dialog prestasi kurikulum ni, kita semualah ketua panitia ataupun GKMP dia akan tabelkan perkara-perkara berikut pencapaian berdasarkan kuantiti, kualiti, perbandingan di antara subjek. Selalunya kalau antara subjek ni apa yang dilaksanakan adalah pendahuluan lah semasa pengurusi sama ada pengetua atau kadang-kadang pengetua minta PKP kan. Akan tabelkan kalau secara keseluruhan. Banding actual results. So AR ni kalau contoh kita buat postmortem hari tu adalah untuk SPM. Jadi actual result kita SPM lah. So OTR kita apa? OTR kita adalah ETR. Kemudian kita rancang strategi intervensi. Jadi kalau SPM ni bila kita nak rancang strategi intervensi ni, dia bukanlah kita nak rancang murid yang dah ambil SPM tu. Kita rancang untuk murid yang bakal ambil SPM. Macam tu. Maksudnya kita dah dapat identify dah apa isu-isu semasa SPM tu. Jadi kita nak laksanakan kita nak laksanakan intervensi supaya perkara itu tidak berulang. So biasanya cikgu, untuk strategi intervensi ni kita fokus kita adalah pertama dari segi murid, yang kedua dari segi guru, dan yang ketiga dari segi program. 3 perkara. Intervensi tu. Kemudian berdasarkan kepada apa yang ditabelkan, apa peranan kaunselor. Nanti kaunselor dia akan tengoklah data-data murid-murid yang akan dibentangkan oleh KP ataupun GKMP nanti. Siapakah murid-murid yang near miss, cemerlang? Sepatutnya murid-murid ni dalam target sekolah kan. Contoh sekolah target 20 murid dapat straight A's. So bila kita tengok kenapa ada murid-murid tak ada dapat A tu? Apa dia punya punca dia? Kalau peringkat sekolah ujian pentaksiran dalaman, contohnya saya bagi tadi pertengahan tahun, kita tengok kenapa murid-murid tu tak capai. Jadi apakah yang perlu dilaksanakan? So near miss cemerlang ni yang tak dapat A lah, A minus lah sekurang-kurangnya. And then yang near miss menguasai ni maksudnya murid yang gagal lah. Jadi kita perlulah bimbing murid kaunselor untuk atasi kelemahan, untuk pupuk motivasi dan juga keyakinan diri kepada murid tersebut. Murid kalau contoh yang near miss ni,
near miss menguasai ni, yang gagal ni kena bagi motivasi kan, bagi keyakinan diri, awak boleh lulus. Okey. Kemudian kalau yang near miss cemerlang ni janganlah dia frust sangat kan. Jadi kenalah, ini peranan kaunselor semasa dialog prestasi. Okay, so once kita dah settle dialog prestasi, kita akan execute lah kita punya plan pelaksanaan program intervensi tadi. Okay. Ini secara detail lah. Okay, guru mata pelajaran tadi. Okay, apa yang cikgu-cikgu mata pelajaran kena buat, macam mana dia nak identify tu. Okay, dia perlu buat borang analisis item. Okay, nanti saya tunjuk contoh juga macam mana buat analisis item kan. Kita ada dua, okay, objektif ataupun subjektif. Okay, kemudian dia laksanakan pemulihan dalam kelas secara berkala berfokus kepada item dan kemahiran yang murid belum menguasai. Based on analisis item tadi dan jawapan murid ni cikgu, so kita dapat info lah. Okay, dapat info kat mana kelemahan murid. So kita terus saja buat pemulihan tu semasa di dalam kelas. Okay. Okay, jadi bila contoh kan, ni guru mata pelajaran contoh subjek sejarah tingkatan 3, okay. Okay, ini senarai nama murid. So cikgu boleh, kalau Excel ni cikgu boleh sorting kan, berdasarkan result tu, cikgu sort ikut markah. Jadi cikgu boleh tengok yang markah tinggi. Okay, so contoh kat sini dia tak ada cemerlang kan, jadi dia buat je lah pengukuhan. Pengukuhan ni biasanya untuk murid sederhana lah, kita nak push dia jadi grade yang lebih baik. Dia dapat B ke, kalau bagus dapat A kan. Okay, kemudian untuk yang di bawah ni markah let's say kurang daripada D dan E ataupun gagal, kita masuk dalam pemulihan. Okay, so cikgu divide kan murid cikgu. Okay, so kemudian ini tadi yang ketua panitia. Okay, analisis postmortem, pencapaian, kekuatan dan punca kelemahan cikgu kena tengok dan kena pasti murid yang belum kuasai konsep, kemahiran dan juga pola soalan kan kita bincang. Okay, contoh kan kita dah tahu SPM sekarang ni banyak dah soalan kebat. Jadi dalam waktu panitia ni cikgu bincang lah pola soalan, mana soalan-soalan yang hot lah orang kata, yang mungkin akan keluar pada tahun itu berdasarkan kepada pola. So ini perkara-perkara yang perlu dibincangkan semasa mesyuarat di peringkat panitia. Okay, ini tadilah. Ini yang untuk semasa mesyuarat ataupun kita panggil dialog prestasi okay, kurikulum, dan ini tindakan guru, bimbingan dan kaunseling. Nanti cikgu boleh rujuk jugalah. Okay, kat sini adalah analisis contoh analisis item kertas objektif. Okay, jadi kalau ada ni contoh kat sini nombor soalan 1 sampai 40. Kalau 50 lah cikgu. Okay. Kemudian ini bilangan salah mengikut kelas. Jadi kalau ketua panitia ni, ini kalau ikut kelas yang cikgu ajar lah. Yang cikgu ajar. Kalau 2 kelas cikgu ajar, 2 lah. Kalau 1 lah. Jadi berdasarkan pada ni nanti kita boleh bagi pada ketua panitia untuk dia punya kesimpulan dia berdasarkan kita punya data yang kita dah analisis. Okay, so bilangan murid yang salah. So katakan, tengoklah nombor 1 apa yang salah, 2, 3 kan. Okay. Terusnya kat bawah ni adalah topik ataupun standard kandungan lah. Kalau sekarang ni kita guna istilah SK kan. Okay. Topik yang disoal. Soalan 1 ni actually ni bab apa. Jadi daripada sini kita boleh tengok nanti. Oh maksudnya kalau kita bagi je bab 1, salah je. Ramai yang salah. Jadi mungkin kita kena, kita tahulah oh maksudnya bab 1 ni murid-murid belum kuasai. Okay, jadi kita kena buatlah pemulihan bahagian situ. Okay, seterusnya sama juga, ini adalah borang taburan jawapan murid. Okay, kadang-kadang cikgu, ini memang detail lah cikgu. Sebenarnya untuk setiap kali kita buat, kalau ujian tu biasanya jaranglah orang buat analisis item cikgu, sebab dia tak besar kan, tak banyak. Cikgu tak susah pun sebenarnya kalau nak buat analisis item untuk kalau ujian. Selalunya kita buat untuk peperiksaan lah. Supaya lebih orang kata sebab dia ikut format kan, nampak sikit lah Kalau cikgu buat ujian pun bagus juga cikgu. Sebabnya lagi sikit kat sini, bab dia tak banyak kan, lagi senang. Okey, taburan pilihan jawapan murid. Kita tengok kalau dia salah tu, apa jawapan yang dia pilih. Okey, sepatutnya contoh soalan nombor 1 jawapan sebenar dia A, tapi budak ramai yang jawab B. Oh, maknanya ada something wrong dengan konsep. Kadang-kadang cikgu kita tak perasan tau.
Kadang-kadang mungkin cara penerangan kita yang membuatkan murid keliru. Okey, murid silap konsep. Jadi kita mungkinlah kita perbaikilah bahagian tu. Tapi kalau macam kita tengok murid tembak-tembak je, kita tengok rambang saja pilihan dia tu, tak ada masalah lah biasanya kan. Tapi kalau kita tengok ramai murid jawab satu jawapan contoh kan, B, ramai semua murid B, yang salah tu jawab B je. Jadi kita tahulah itu maksudnya punca tu mungkin daripada guru sendiri. Okey. Sama juga ya kalau ni topik yang disoal. Mungkinlah nanti kita boleh sama-sama kita buat satu template ke kan. Yang ni Okay, template supaya semua orang boleh guna template analisis item ni. Okey, kemudian daripada analisis item tu kan, kita boleh buat juga borang rumusan. So contoh nombor soalan kan, soalan 1 sampai 7 lah contoh kat sini. Jawapan sebenar, kita tengok sini. Yang jawapan yang jawab ni pilihan yang murid buat. Ni rumusan lah daripada jawapan murid. So nampak bilangan salah. Detail ni sebenarnya analisis kertas, analisis item ni. Nampak macam menyusahkan, tapi sebenarnya ia memberikan sesuatu data ataupun maklumat kepada kita. Kita boleh tengok sama ada punca murid ni dia tak, orang kata kelemahan murid ni faktor dia sama ada murid tak baca ke ataupun sebenarnya kita sendiri. Okey. Kemudian untuk analisis item bagi kertas subjektif pula. Okey. Ni contohlah. Dia bagi nombor soalan. Okey. Kemudian ini kemahiran yang ditaksir lah. Okey. Ini adalah yang betul peratus. Jadi kat sini dia decide lah jika lebih 50% murid memberikan respon yang salah, dicadangkan untuk dilaksanakan program pemulihan. Ini kita tetapkan sendirilah. Okey. Okey. Biasalah kan cikgu kan, kalau 50% separuh je kemahiran murid tu, maksudnya memang kena pemulihan lah. Kalau ada 70, 80 tu, maksudnya adalah certain part yang murid mungkin tak baca kan. Okay, ini contoh strategi meningkatkan kecemerlangan murid. So kalau ini program ni mana-mana sekolah pun dia buat kan, latih to be. Okay, cuba kalau dekat kita kaedah dia latih to be, program tu kita bagi nama lah. Okey, aktiviti dia menjawab soalan-soalan tahun lepas. Ini dah untuk murid kelas pengukuhan yang sederhana dan juga yang sederhana lah supaya kita nak push dia dapat grade yang lebih baik. Okey. Kemudian kalau untuk yang lemah tu boleh buat body system. Okey, macam awak cikgu selalu buat apa, guru muda lah apa kan. Okey, untuk kelas-kelas pemulihan. Okey, so ini contoh dalam bilik darjah apa yang cikgu boleh buat kan. Kita murid sukar ataupun lemah lagi nak jawab soalan kebat. Jadi kita kena buatlah latih to be soalan yang beraras tinggi lah untuk kebat. Kebat ni dia pun ada ranking juga cikgu. Kemahiran berfikir aras tinggi, tapi dia ada level soalan tu yang rendah, sederhana dan juga tinggi. Okay, inilah contoh Okey, jadi untuk kita tengok Okey. Jadi biasanya bila kita start dah cakap apa benda ni Okey. So saya tunjukkan slide yang lain Okey, saya stop yang ni dulu. Okey, saya nak share. Okey. Saya terus pergi kepada contoh contoh yang saya ambil daripada hari tu cikgu ada buat presentation kan. Mengikut bidang, kita bila buat ikut bidang ni mungkin lebih berfokus dan masa pun senanglah tak adalah kita terkejar-kejar. So saya ambil contoh dialog prestasi kurikulum untuk bahasa Melayu lah sebagai sampel untuk kita untuk kita tengok sama-sama apa yang perlu ditambah baik lah dalam orang kata apa presentation untuk bahasa Melayu ni. Okay, jadi biasanya pendahuluan kalau macam hari tu disebabkan kita kita buat ikut bidang
kita bagilah nanti moderator dia guru kanan ya. Jadi selalunya pengetua dia akan buat kata-kata aluan ya. Tapi hari tu sebabkan kita dah buat pun yang ini ya, keseluruhan mata pelajaran ni pengetua dah sebut dah dalam big yang sebelum ini ya. Jadi kita boleh skip lah, tapi kita masukkan juga data tu. Okey. Jadi pengetua akan bincangkan okey. Semualah secara keseluruhan ya, grade peraturan sekolah ya, pencapaian SPM secara keseluruhan ya. Kemudian pengetua akan cerita tentang perkara umum lah ya. Ni tengok SPM 2020 kan, tengok layak sijil, siapa yang naik, siapa yang turun. Okey, peratus calon layak sijil SPM. Okey. Kemudian yang lulus semua mata pelajaran. Ini biasanya akan dibentangkan oleh pengerusi lah. Sama ada pengetua ataupun kalau pengetua minta PKP akan presentkan inilah sebelum kita mulakan ya presentation daripada panitia. Okey, kita bandingkan semua subjek lah Okey. Terus seterusnya, okey, pembentangan untuk ikut panitia mata pelajaran. So moderator dia adalah guru kanan lah ya. Okey, kita tengok contoh bahasa Melayu. Kan ada dah template dia. Okey. Guru-guru mata pelajaran yang mengajar. Okey. Seterusnya dia pergi kepada head count dan keputusan lah Kalau di sini SPM, kalau kita buat pertengahan tahun lah kat sini Okey. Jadi kat sini kalau cikgu semua tengok, dia tulis tingkatan 5 2020 kan. Jadi katakanlah kita mengikut tingkatan. Sebab ini SPM satu saja. Jadi kalau yang lain tu maknanya kepala tajuk yang slide ini dia akan banyak lah. Tingkatan 5, tingkatan 4, 3, 2 dan 1 termasuklah peralihan nanti. Okay, jadi analisis secara keseluruhan untuk subjek bahasa Melayu. Okey. Jadi dekat sini bila saya tak nak susah-susahkan cikgu lah Jadi bila cikgu sebab cikgu dah ada bagi dekat ketua dekat daripada SU, ketua-ketua panitia buat satu ulasan Jadi saya kata tak apalah, guna je lah dulu rumusan head count 1 kat sini, tak ada masalah. Okay, jadi cikgu letakkan di sini. Kemudian cikgu pun bandingkan lah SPM dan juga OTR dia. Tapi untuk SPM dia adalah OTR dia adalah ETR lah expected target results. Kalau OTR tu operational target results. Okey. Ini ulasan secara keseluruhan Okey. Jadi sebenarnya selain daripada yang secara keseluruhan ni, kalau perlu kita kena tambah lah. Okey. Kelemahan calon. Kelemahan calon. Okey, kenapa dia tidak dapat daripada penilaian keseluruhan ini contohlah dia bagi satu ni, 8 calon yang menduduki peperiksaan, beberapa kelemahan yang dikenal-pasti. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu ini So selalunya selain daripada rumusan head count 1 ni, cikgu kena masukkan head count 1 juga. Sebab dalam head count 1 dia ada pencapaian murid ni, pencapaian A plus semua ni kan, dia ada bermula daripada ujian 1, kemudian pertengahan tahun, trial dia, jadi kita nampak dia punya progress. Okey, so kena ada head count 1 cikgu. Selepas rumusan cikgu masukkan juga head count 1 supaya cikgu senang nak analisis. Okay, jadi bolehlah. Okey, kelemahan calon dari mengikut kumpulan. Okey. Okey, tengok data yang perlu ada Pertama, analisis keseluruhan pencapaian actual results berbanding OTR ataupun ETR mengikut tingkatan ataupun peperiksaan awam. Rujuklah rumusan head count 1 seperti yang telah untuk SPM dia bagi rumusan head count 1 dan juga nanti kita akan rujuk lampiran 1 Perincikan mengapa terdapat jurang perbezaan. Kenapa sebenarnya tengok murid kita tak skor Kemudian B analisis pencapaian murid mengikut tingkatan pula. Perlu ada ni senarai nama. Yang pertama, yang tidak mencapai berbanding OTR ataupun ETR. Maksudnya kata kita dah ada tadi katakan 20 murid yang kita skor, kita target nak dapat A untuk subjek BM. Okey, tetapi dia tidak mencapai. Kita tengok ada senarai nama tu. Kemudian
murid yang near miss cemerlang, okay, near miss menguasai, dan juga kalau BM sejarah ni dia ada satu lagi data special lah, iaitu data silang data silang subjek yang gagal BM dan ataupun sejarah Kemudian strategi penambahbaikan. Ini adalah data-data yang perlu ada untuk cikgu buat analisis. Okey, ini tadi lampiran pertama Analisis pencapaian mata pelajaran mengikut tingkatan. Jadi contoh tadi tingkatan 3. Okey. Ini dia punya tadilah yang saya kata head count 1. Dia ada TOV dia ada OTR 1, AR 1, OTR 2 Jadi macam mana kita nak tahu Okey, saya bagi simple punya ni penerangan. Katakan dekat sekolah kita akan buat pentaksiran sebanyak 3 kali. Ujian 1, kemudian kita buat pertengahan tahun. Okey, so kita ada ujian 1 katakan, dan kita ada PPT. Kemudian kalau SPM kita ada trial contoh So maksudnya kita ada 3 kali pentaksiran. Jadi berdasarkan TOV ni, katakan satu murid lah, saya ambil simple murid je. Katakan markah dia 70. Okey, berdasarkan 70. Dan murid ni, 70 darjah lah pula Cikgu sains Okey, 70 darjah Jadi kita katakan target budak ni, dia nak dapat A+ contoh So contoh A+ yang minimum adalah 90 lah kita anggap 90. Jadi beza di antara TOV dengan ETR dia adalah 20 markah. Jadi formula yang paling senang, oleh kerana kita nak tingkatkan dia 20 markah, jadi kita akan bahagi 20 ni kepada 3 lah, sebab kita buat 3 kali pentaksiran. Okay. So contoh maksudnya kita ambil lah 6, 6, 8 ke ataupun 7, 7, 6. Okay. So katakan untuk ujian 1 ni, kita target budak OTR 1, OT1 dia kita nak dia tambah 7 markah. Sepatutnya dia dapat 77 contoh Kemudian pertengahan tahun dia kita nak 7 lagi naik. So dia sepatutnya dapat 84 macam tu. Trial dia kita nak target dia tambah 6 lagi supaya dia dapat 90. Okay. Jadi macam tu sebenarnya. Ini formula yang paling senang, saya ingat lagi senior saya ajar kan. Buatlah 776 ke S-log. Kita tengok dia punya jurang ni. Perbezaan markah di antara TOV dengan ETR dia. Okay. So kita bahagilah. Ada setengah orang dia buat macam mana tau. Dia bahagi pula dengan sekali dengan AR. Maksudnya SPM baru dah dapat 90, dia bagi 4. Tak boleh lah. Sepatutnya waktu trial dia dah tunjuk dia dah dapat 90. Okay. Jadi macam tu cara cikgu kalau kita nak buat bagaimana kita nak tentukan OT, OT1 dia, OT2, OT3. Kalau kita ada 4 kali ujian, maksudnya kita bagi 4. Ni sebab kita ada 3 kali je, 3 kali lah. Okay. Jadi contoh cikgu, katakan pertengahan tahun, saya tak target lah dia dapat terus A+. Saya target dia baru cuma dapat markah tadi untuk pertengahan tahun, dia naik 14 lah kan. Jadi bila kita bincangkan, dia dapat tak markah tu? Kalau tak dapat, kat mana lagi kita boleh push supaya dia dapat? Okey. Itu dia cikgu macam mana kita nak bincangkan analisis berdasarkan pencapaian mengikut sebenar AR dia, dan juga sasaran OTR yang berkaitan. Okey, ni kalau mengikut kelas senarai kelas disusun mengikut peratus pencapaian. Okey, ni cikgu dah buat hari tu, analisis setiap tingkatan. Okey, kalau ikutkan kita ni lah susun ikut dia punya peratus tu. Paling tinggi 100% tu kat atas lah. Okey. Jadi kalau ini yang kalau peringkat yang murid tadi, okey, membandingkan pencapaian murid yang tidak mencapai sasaran semasa OTR. Jadi kita ada head count 1, cikgu ada semua nama super peperiksaan bagi. Okey. Jadi cikgu pun bukan KP seorang yang nak buat ni kan. Tapi kalau KP buat pun boleh lah kan, sebab data dah ada kan. Okay. Kalau tidak, KP boleh gunakan data yang diberikan oleh guru subjek, setiap guru subjek tu. So KP kumpulkan. Jadi membandingkan pencapaian murid yang tidak mencapai sasaran semasa OTR mengikut tingkatan.
Boleh buat macam tu, tak ada masalah. Jadi KP senang. KP kumpulkan saja maklumat daripada guru subjek. Bukan KP nak buat semua. Kalau buat semua tu KP jadi panda tu. Okay. Ni contoh kan dia kata TOV 63, ETR dia, dia ni target rendah je lah kan. Daripada C dia nak naikkan B contoh. So daripada 63 dia nak naikkan jadi 65. Okay. So dia naik setiap satu ujian tu naik satu. OTR 1 dia kata 64. OTR 2, sama juga tak payah naik, dia kata 64. Okay. Kemudian OTR 3 pun 64. Ini satu orang kata contoh. Ini contoh dia bagilah. Tapi tak selalunya kalau kita nak buat, sebab dia sikit kan. Kita jangan daripada C kita nak naik B, naiklah tinggi lagi. Okay. Kita kena aim tu lebih tinggi sikit lah. Tetapi kena realistik. Okay. Okay, kemudian ni data tadi lah near miss, near miss cemerlang. Okay. Jadi kalau kita tengok near miss cemerlang ni, murid yang sepatutnya yang straight A tu, okay, sekali tengok macam 7A 1B, 6A 1B Okay. Ni contoh murid dulu ni zaman PMR lah ni Okay. Mengesan kelas bagi setiap murid yang disenaraikan, yang near miss cemerlang ni, yang sekolah target tu, menentukan strategi berkesan kepada murid-murid berkenaan. Once murid ni dah ditarget cikgu, okay, ketua panitia ataupun guru subjek tak boleh kata, saya tak target budak ni. Bukan cikgu. Nak tak nak bila murid ni dah disenaraikan, mungkin dia lemah sikit subjek cikgu. Contoh dia lemah sikit matematik. Tapi subjek lain semua bagus. Maksudnya cikgu matematik kena bagi ekstra kerja lah. Okay, kena ekstra kerja supaya murid ni dia dapat capai cemerlang. Ni near miss menguasai. Okay. So dia gagal satu mata pelajaran. And then yang gagal tu pula subjek kita. Okay. Lagilah kita kena tengok dan juga kita kena buat intervensi lah. Okay. Okay, ni yang diberikan tadi data silang lah di antara subjek bahasa Melayu dan sejarah. Okey, kemudian aspek kedua itu adalah punca dan intervensi. Okey, punca ni mungkin saya pun itu template tu saya dapat daripada ni kan. Dia punya template pun tak bagus. Saya tu pengetua dah bagi komen. Okey, kita punca ni janganlah punca kita murid itu murid ni kan. Okey, kita sebenarnya punca ni kita apa yang kita nak tengok. Pertama, kelemahan dan kekuatan program kita. Okey. Seterusnya dari segi calon. Okay. Jadi kalau kita nak tengok kelemahan dari segi contoh kalau program, katakan cikgu nak kata program tidak dapat dilaksanakan contoh sebab apa? Ada pandemik lah. COVID-19 jadi kita tak boleh buat aktiviti secara bersemuka Contoh yang last year punya SPM. Jadi intervensi dia maksudnya kita dah tahu dah tak boleh buat bersemuka, intervensi untuk yang kita nak buat apa? Okay, kita kena buatlah secara webinar ke apa kan. Okay, itu maksud dia cikgu disebabkan tak boleh nak laksanakan, okay, itu berdasarkan program. Kalau program tu bagus, maksudnya tahun ni kita akan teruskanlah. Katakan program tahun lepas kita buat apa? Murid yang ni dapat jawab soalan karangan dengan sangat bagus So maksudnya untuk yang tahun ni pun kita akan follow yang itu Jadi dua lah kita rujuk cikgu kelemahan kekuatan program dan juga dari segi calon. Okay. Okay, kalau kadang-kadang dalam kelemahan kekuatan program ni melibatkan guru jugalah. Mungkin kita dah plan tetapi guru tak boleh kan. Okay, guru katakan tak sihat ke apa kan. Jadi maksudnya tahun ni kita dah kena ada intervensi untuk ataupun cikgu bersalin. Cikgu bersalin kan waktu tempoh ni adalah cikgu yang ajar bahasa Melayu kelas ni dia bersalin. Jadi apa intervensi dia? Jadi mungkin kita kata penyediaan modul ataupun cikgu nak bersalin tu dia dah siap-siap dah tarik fokus tajuk-tajuk yang sukar dulu supaya nanti tajuk yang senang tu dia boleh bagi kepada kawan bantu. Okay. Jadi kita dah kena plan awal. So ini dia bagi satu contoh lah strategi meningkatkan kecemerlangan murid. Ini berdasarkan tadilah murid kan. Sama ada murid sederhana, murid cemerlang ini murid pemulihan ni of course lah maksudnya murid yang harlus tu harapan lulus. Ini adalah murid yang sederhana lah kalau pengukuhan. Kalau pengayaan barulah murid yang cemerlang.
Okey, ini contohlah pemulihan dalam bidia darjah. Okey, apa yang cikgu boleh buat kan. Berentasi cikgu dalam bidia darjah, kadang-kadang kita nak tunggu ya. Program peringkat sekolah tu itu lain. Itu program besar sekolah kita ada tarikh dia. Okey, kita dah tetapkan. Okey, kalau peringkat cikgu kena rancang dan dokumenkanlah ya, cikgu kena plan ya. Dan maklumkan kepada ketua panitia. Cikgu buat kerja-kerja tapi tak ada dokumentasi, tak ada evidence ya. Tangkap gambar. Okey, tangkap gambar. Macam tahun lepas kan? Tahun lepas, awal tahun ya, masa saya baru datang tu, bila saya ronda-ronda tu saya tengok banyak ramai guru yang buat kelas tambahan. Contohnya cikgu Rusmini ya, dia buat, saya kata tangkap gambar, saya kata. Okay, nanti dokumentasi kan program tu. Apa yang cikgu buat? Okey. Seterusnya pelaksanaan program peningkatan ya. Saya dah bagi template juga yang ni. Okey, untuk tahun terkini. Okey. Jadi kat sini program peningkatannya akademik 2021. Biasanya selepas kita ujian maksudnya kita dah masuk sekolah. Perancangan panitia biasanya kita buat bulan 12 ya, awal tahun kita dah ada dah program panitia. Contohnya ada 3 program panitia kat sini. Okey. Jadi bila kita tengok tarikh pelaksanaan cikgu ni janganlah semua Januari November cikgu ya. Adalah ada berfokus lah cikgu kan. Ataupun kalau cikgu buat Januari November, maksudnya nanti dalam cikgu punya OPPM tu kena ada semakan semula lah. Tengok program tu sama ada dia berkesan ke tak berkesan kan. Okay. Kemudian sasaran kumpulan cemerlang dan lemah ni maksudnya kalau guru muda dia nak pairing kan ya, 2 murid. Okay. Status belum selesai atau selesai akan dilaksanakan. Tak boleh dah tulis akan dilaksanakan ya. Maksudnya cikgu kena maklumkan kalau akan dilaksanakan bila. Okey. Bila dia akan laksanakan, kalau eloknya tarikh sekali. Bila nak mula. Okey. Kemudian ini impak jangka pendek. Okey. Mungkin boleh tambah lagi lah. Dari segi murid kan, murid lemah ni mungkin bila dia dibimbing oleh rakan dia mungkin lebih berminat lah untuk belajar kan. Okey. Kemudian tadi kita awal tahun cikgu program guru muda ni cikgu plan ada boleh dia bersemuka. Tetapi oleh kerana sekarang ni kita ada pandemik, so kita semua buat online. Okey. Itu maksudnya cikgu kena buat plan kontingensi ya. Ini backup plan lah. So apa backup plan ya jika tidak dapat dilaksanakan. Contoh murid melaksanakan perbincangan melalui media sosial bagi sesuatu tajuk yang dibincangkan dan murid kena inform cikgu. Sebab kita tak tahu betul ke dia dah bincang kan. So ada rekod lah maksudnya di sini Okay. Sehati sejiwa. Jangan semua Januari November ya. Okay. So akan dilaksanakan. Bila tu kena spesifik Okay. Menunjukkan peningkatan yang berterusan. Peningkatan berterusan tu dari segi apa? Okay. Adakah murid menunjukkan katakan markah dia ke jangka pendek ni kan, sebab jangka pendek kena ataupun murid kuasai apa kemahiran yang cikgu letak kat sini. Okey, program bersama panitia sejarah untuk murid-murid yang gagal kedua-dua subjek, memberi tumpuan kepada topik-topik yang mampu untuk lulus. Okay. Yang ni memang cikgu buat secara overall lah, tetapi dalam cikgu punya planning tu cikgu kena detail lah apa topik-topik tu. Okey. Okey, kemudian inilah sama juga untuk yang ketiga ni. Okay, perlulah ya cikgu kena detailkan dari segi status tu. Kemudian contingency plan ni kenalah ada cikgu. Kalau tak boleh buat apa yang cikgu backup plan cikgu kena ada kat situ. Okay, so itu adalah secara saya buat pun secara ni lah cikgu untuk makluman semua guru lah peranan semua untuk persediaan bagi ketua panitia laksanakan pasca nilai bagi sebarang pentaksiran yang kita laksanakan dekat sekolah. Jadi sekiranya ada pertanyaan ke nanti kemudian boleh PM tepi. Itu perkara pertama lah cikgu Harap-harap guru kanan boleh main peranan lah tentang perkara ini. Itu perkara pertama, saya buat pembugaran sedikit lah tentang peranan dan tanggungjawab kita semua. Yang kedua, kat sini saya nak maklumkan kepada macam umumkanlah juga kan. Kedua,
adalah tentang isu panitia. Kalau dulu sains komputer di bawah bidang sains matematik. Sebenarnya sains komputer ni di bawah teknikal. Di awal tahun kita pindahkanlah sains komputer ni berada di bawah naungan bidang vocational dan teknik. Tetapi oleh kerana gurunya sikit je kan, seorang je, Cikgu Firdaus saja. Tetapi kita kena muncul perbincangan ataupun mesyuarat, kena ada dalam minit mesyuarat nak bincangkan apa persediaan semua ada. Jadi dicadangkan untuk mesyuarat panitia sains komputer dia akan bergabung dengan ASK. Kan? Mana cikgu, mana GKMP dia? Cikgu Ros betul Cikgu Ros? Mana Pak Rosnah Ya. Okay, betul Okey, jadi dia akan join lah dengan ASK, Asas Sains Komputer kan. Okey, jadi mesyuarat nanti dipengerusikan oleh GKMP dia ada. Jadi dia akan gabungkan panitia-panitia tu. Okey. Kemudian yang kedua adalah matematik tambahan. Okey, oleh kerana kita bertuah, matematik tambahan ni diajar oleh ketua panitia matematik dan juga guru kanan. Ada orang power kat situ. Jadi kita masa minit mesyuarat panitia matematik, ada satu bahagian kita buatlah untuk matematik tambahan. Tetapi medium akan bantulah, akan bantu pantau matematik tambahan ni. Tapi orang kata apa, dokumen-dokumen tu kena maklumkan juga kepada GKMP Puan Rosnah lah. Sebab apa-apa jabatan minta, dia akan tanya kepada Puan Rosnah. Okey? Siapa tunjuk gelang? Aizatul Fauzia. Nampak gelang dia. Okay, itu perkara kedua saya nak sebut. Okey, yang ketiga saya nak share. Sebenarnya kat sini jadual waktu. Sebelum ni saya pun dah bincang juga dengan ketua sebelum ni kan. Kita orang kata apa, membuat penambahbaikan berdasarkan kepada respon daripada ibu bapa kan. Hari tu masa kita buat perjumpaan, kata anak-anaknya ayah nak bangun 7:30 pagi. Okey, so sebenarnya bukan nak kata anak-anak saja kita pun tergesa-gesa juga bila kita nak start 7:30, maksudnya pukul 7 kita dah hadap dah laptop. Jadi kita cadangkan naik cuti ni kita mula pukul 8. Okey. Boleh Solihah angguk tu, Solihah angguk. Setuju Solihah Okey. Saya pun kadang-kadang kelas dia ada start 7:30 kan. Memang orang kata melompat juga. Okey. Jadi saya papar dulu. Saya anggap ini draft dululah, sekiranya nanti kalau pengetua tengok kata macam ada juga yang perlu tambah baik, kita boleh tambah baik Okay, saya kongsi dulu. Okey, saya kongsi. Okey, saya nampak kan? Okey. Jadi kalau kita tengok ini untuk tingkatan 3, okey. Oleh kerana tingkatan 3 ni dia tak ada, dia tak lewat sangat habis dia, cuma hari Isnin saja. Dia akan sampai pukul 2:30 tu. Okey, 2:30. Jadi kita mula pukul 8. Okay, hopefully dia dah breakfast kat sini lah Jadi kalau pun katakan dia tak breakfast, maksudnya nanti kita bagi break tu panjang sikit kat sini. 10:30 sampai pukul 11. Okey. Lepas tu dia akan, jadi kalau untuk hari Isnin tu dia lewat sikit lah Tapi cikgu tengok sini cikgu maths. Betul cikgu matematik, kat sini tutorial cikgu. Jadi mungkin cikgu ajar untuk 2 masa. Okay, kemudian cikgu boleh lepaskan murid pun tak ada masalah cikgu Sebab ni tutorial untuk cikgu murid buat latihan. Untuk murid submit Okay. Pelaksanaan BDPR tu saya rasa cikgu-cikgu semua dah tera dah Okay, tak ada masalah dah. So ini untuk yang tingkatan 3. Okay. So maksudnya kita injakkan pukul 8, jadi dia akan lewat sikit sini. Okay. Faham pula dia tak boleh ni. Okay. Kita tengok tingkatan 4. Okay, untuk tingkatan 4, okay, oleh kerana kita dah injak tu dia ada masa tu tambah sikit kan. Okay. Jadi untuk tingkatan 4, disebabkan dia ada 2 break ni. Okay, kita masih juga break pada pukul 10:30 sampai 10:40. Tapi kalau cikgu-cikgu semua tengok sebelum break tu kita kat sini tutorial cikgu TTTTT ni.
So gunalah kebijaksanaan cikgu, okay. Sama ada cikgu nak buat 3 ni ke kan. Janganlah streskan murid juga cikgu 1 jam setengah nak dengar cikgu. So ini bahagian tutorial. So maksudnya tak semestilah budak tu lihat 10 minit saja, mungkin dia lebih sikit lah. Tutorial tu dia santai sikit. Okay. Jadi kemudian kita break lah 1.40 untuk solat kat sini lah. 1.40 dia pukul 2 hari tu. Okay, 20 minit. Okay, untuk solat. Okay, kemudian kita sambung. Okay, sambung kat sini. Okay, saya tahu untuk Madam Lu kalau sebelum ni Madam, dia tengok dekat sini kata contoh hari Selasa kan, ada sains kat sini. Jadi budak-budak kelas sains dia tak ambil sains. Jadi Madam pun kata, oh dia nak book untuk matematik tambahan kat sini, ajar juga. So kalau sekiranya itu pun tak ada isu cikgu boleh lah. Cikgu boleh booking lah masa tu. Tapi kena inform lah pada saya supaya kita boleh buat, kita maklum lah maksudnya kita maklum kat sini. Sebab ini kita buat yang induk ke, jadi kita tak ambil lah orang kata tak adalah kita nak timbang semua benda tu Okay. Jadi mula-mula saya tengok alamak, saya kata okay, kalau sebelum ni jadual yang draft yang pertama tu sejarah ni berpisah, jadi saya kata tak naklah sejarah ni berpisah So sekarang ni baguslah sejarah kita dah bercantum kat sini. Okay, untuk makluman cikgu juga nanti bila dah lepas naik nanti kita akan buat mesyuarat pengurusan lah. Okay, yang mana kita akan bincangkan perancangan peningkat program lah. Kita dah nak mula rancang program lah norma baharu ni. Jadi mungkin nanti kita akan bagi ekstra waktu lah kepada subjek-subjek kritikal. Jadi nanti kita minta jasa baik lah kan nanti daripada panitia PJ kat sini, contoh hari Rabu kan kita ada 2 masa kat sini. Mungkinlah nanti boleh bagilah kita 2 waktu ni untuk kita buat program Sebab kalau kita buat petang ni dah tak larat dah budak-budak ni 3.30 kan. Okay, jadi kita minta lah jasa baik nanti subjek PJ mungkin kita ada minta lah waktu untuk kita tambah subjek-subjek kritikal contohnya BM dan sejarah Kalau BM 1 minggu banyak juga ni, 2, 4, 6, ada 8 kan. Sejarah ni sikit benar kita ada 2, ada 4 waktu saja nak buat macam mana, ini memang peruntukan minimum lah subjek sejarah tapi dia wajib lulus okay, jadi kita kena buat sesuatu lah okay, nanti yang tu untuk makluman juga untuk waktu bahasa Cina bahasa Cina dia ada waktu kat sini lah solat Jumaat Rehat ni dia boleh tambah dekat sini nanti nanti Cikgu Chu akan notekan pada saya Okey, PVMA dia tak ada masalah sangat sebab dia subjek dia tak ada tak banyak sangat kan. Okey, dia lapang sikit. So dia rehat sekali lah. Kat sini rehat sekali saja sebab dia habis pukul 2. Okey, untuk tingkatan 5 samalah konsep dia dengan tingkatan 4 tadi yang aliran perdana. Okey, so rehat yang pertama tu 10 minit dan rehat yang kedua tu 20 minit. So kita akan berakhir 3.30 lah. Koko pun saya dimaklumkan oleh SU, Koko dah habis. Jadi tak apalah tak ada masalah lah walaupun kita habis lewat kat sini 3.30 ni adalah Cikgu Ayu ada buat nota kat sini. 2 waktu PDP bahasa Cina dilaksanakan semasa solat Jumaat. Saya minta ada tambah kat sini So samalah untuk yang tingkatan 4 kalau ikut keperluan Cikgu Ciu Okey. Ini untuk PVMA. Okay. So, itu dulu. Okay, itu adalah perkara yang ketiga. Okay, saya nak maklumkan. Jadi, Puan Pengetua ada draft tadi tu macam mana? Ada nak perlu tambah baik ke? Macam mana? Okey, sebenarnya saya setujulah kita pun dah bincang sama-sama mengenai jadual tersebut tetapi Umi nak ingatkan sekali lagi kat sinilah tengok keperluan. Kalau yang ada 3 waktu tu yang ada tutorial pun cukup jangan terlalu kita sampai 1 jam kena ajar tak. Bagilah budak ruang untuk buat bekerja sendiri. Kecuali mata pelajaran yang cikgu rasakan tak boleh kena bersama
Itu tak boleh elak lah. Tapi bagi mata pelajaran yang kita rasa 40 minit pun cukup untuk bersemuka, yang lain dibuat kerja dia, boleh lepaskan lah. Ya, cuma dalam jadual saja. Dalam jadual itu macam tu, tapi yang lain itu ikut kebijaksanaan cikgu masing-masing. Saya rasa cikgu lebih faham anak murid sendiri dengan datanya yang makin susah ya, makin mahal. Kita makin banyak. Jadi ni terasa ya bila buat kat rumah ni memang pakai data banyak, apatah lagi budak. Ya. Dan sekarang ni dah beli 2-3 pula dah. Selcom lah, Unify lah, macam-macam beli ya untuk menampung data. Apatah lagi murid yang kebanyakan daripada pelajar kita adalah B40. Okey, saya rasa Faridah, okey. Faridah ada lagi? Itu saja daripada saya. Okey, sebelum itulah saya nak maklumkan untuk yang guru yang telah memberikan respon ya, semalam saya buat sampai ke nombor 75 lah yang bagi respon tentang e-operasi tu dah semua saya updatekan cikgu. Okey. Okay, jadi ada lagi tadi ada 2-3 orang yang PM tepi tentang yang maklumat gaji. Kan ramai yang naik gaji tu. Jadi saya minta bila saya buat Google Form tu cikgu, bukan apa. Kalau cikgu PM tepi takut tercicir kan. Sebab takkanlah every time cikgu PM tepi saya nak buka laptop. Jadi bila kita buat Google Form tu maksudnya saya duduklah semalam settle kan ya. Saya nanti yang balance tu nanti ada berapa cikgu lagi, ada 25, 75, ada 15 lagi lah tak? Okay, 15 cikgu, 18 cikgu. Nanti saya akan minta tolong Cikgu Fauzirah lah bantu saya. Okay. Ada yang gaji ni, ada yang tak pernah update punya lama kan. Saya pun heran kenapa lah gaji sikit penuh. Rupanya dah berapa tahun tak update gaji dia kan. Rahsianya. Okay. Jadi Alhamdulillah lah yang 75 orang yang dah respon tu semua saya dah settlekan. Okay, so itu saja. Yang lain tu yang mana yang belum, isilah Google Form tu. Tak nak PM tepi nanti saya cicir. Kecoh kata dia Cik Bat. Okay, so itu saja saya jemput cikgu. Ya. Yang dah betulkan tu, yang Prof dah betulkan, kita kena antik balik ke tak? Okey. Terima kasihlah kerana Puan Nadah tanya. Okey, nanti sebab bila saya dah letak cikgu, takutlah saya dah baiki-baiki rupanya tak lekat kan. Jadi cikgu yang 75 orang tu, 1 sampai 75 yang dah naik nama tu, okey, cikgu boleh semak. Kalau dah okey, cikgu antik and then tick semula. Boleh? Kalau kata ada isu, cikgu PM, yang tu boleh PM tepi. Okey, sebab saya rasa tak adalah silap kot rasanya kan, tapi tak tahulah kadang-kadang kan manusia kan. Okey, so boleh semak lah nanti lepas meeting hari ni, cikgu semak. Kalau dah okey, cikgu tarikh hari ni lah cikgu sahkan. Nanti settle semua baru pengetua akan sahkan untuk semua. Okey, itu saja. Nizah ada apa Nizah? Ya, minta maaf Puan Faridah. Saya nak tanya pasal jadual lah sebab saya juga mengajar, saya ajar 3 level, Form 3, Form 4, Form 5 dan satu lagi 4 PBMA. Saya tengok hari Selasa 4 PBMA, jadual saya 12 sampai 1. Lepas tu pada masa yang sama tingkatan 5, 12.40 hingga 1.40. Ada pertindihan waktu kat situ. Okey, nanti saya Cikgu Ayu ni Cikgu Ayu. Teknik Cikgu Ayu ya. Sebab bila kita ada jadual ada kita ubah sikit tu dia jadi macam tu lah. Nanti kita tengok yang Puan Hamizah sebab 4 PVMA 12 hingga 1, lepas tu tingkatan 5 12.40 hingga 1.40. Okey, kita tengok kan. Dalam hari apa dia? Setengah jam dia bertindih kat situ. Hari apa tu Mizah? Hari Selasa. Selasa dia Okey, nanti kita boleh adjust kot yang PVMA tu. Okey, cikgu-cikgu lain kalau ada terima kasih ya Puan Faridah. Cikgu-cikgu lain pun kalau ada bolehlah PM Ayu ataupun Puan Faridah. Okey Perkara ni penting mungkinlah bila buat banyak-banyak tu tak perasan lah ada perkara begitu. Okey, saya persilakan pula Puan Sarimah untuk pembukaan sekolah. Cerita sikit Puan Sarimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Puan Ketua, Puan Rozita Putih, Barisan Penolong Kanan, serta semua guru-guru lah ya.
Okey, saya sebenarnya tentang pembukaan sekolah ni sebenarnya kita dah ada dah kita punya SOP kita dah ada task force kita. Cuma kita nanti kita buat jika ada mengikut kesesuaian semasa lah. Kalau ada perlu penambahbaikan kita akan edit lah ya. Kalau tidak kita masih lakukan dengan yang lama. Sebab kita pun dah ada banyak pengalaman ya. Dah berapa kali dah kita ya sekolah tutup, terbuka kan. Jadi kita lebih kurang sama je lah ya kita punya garis panduan. Cuma kita akan lihat dah tunggu pengumuman secara rasmi ya bila untuk dibuka sekolah itu ya dan kita sesuaikan dengan apa yang kita dah ada. Okey, itu berkenaan dengan itulah ya SOP pembukaan sekolah. Cuma sekarang ni saya cuma bekerja sama ataupun menghubungi pekerja kebersihan kita ya untuk melihat suasana kelas tu ya sebelum sekolah dibuka ya. Diorang pun dah mulalah tu mengemas kelas, cermin, meja semualah ya. Itu antaranya. Okey, begitulah juga dengan pihak kantin. Kita pun masih mengikut arahan yang lama lah juga ya. Okey. Kemudian yang keduanya ialah berkenaan dengan saya tengok apa yang saya lihat dalam grup guru tingkatan ataupun dalam grup Supermile lah kita sering dengar murid kita semakin hari maksudnya makin ramai yang positif ya COVID. Saya mohon guru tingkatan tu ambil data dan SUHM pun dah siapkan Google Form untuk memudahkan cikgu mengisi maklumat-maklumat itu. Sebab saya fikirkan macam ni, sebab bila saya buka dalam APDM dalam paparan HAM ada satu modul baru dia dah letak iaitu data COVID. Jadi data COVID ni merangkumi maklumat guru ya, AKP, guru murid-murid. Jadi dia memerlukan data. Oleh sebab itu ya Google Form yang kita masukkan dalam grup kelas tu, cikgu tolonglah ya ambil tindakan mengikut mana yang ada lah. Mana yang cikgu dapat maklumat, masukkan. Buat sementara itu supaya kita kumpul data dulu, kemudian kita akan key in. Itu satu peringkat sekolah. Satu lagi yang kita dapat peringkat PPD. Cikgu jangan keliru ya. Ada dua. Satu lagi Google Form peringkat PPD. Itu yang memang terus masuk. Kalau cikgu dapat maklumat dah detail, ada tarikh, bila dia kuarantin, bila dia dapat arahan ya, semua tu masuk hospital semua. Sebab dia banyak tarikh saya tengok. Itu sebab guru kelas yang sesuai untuk mengisi ya. Tarikh-tarikh yang diperlukan itu. Kalau cikgu tengoklah yang bersesuaian. Itu untuk direct terus kepada PPD. Itu berkenaan dengan murid COVID. Okey. Kemudian berkenaan dengan bantuan-bantuan bantuan-bantuan iaitu kebajikan murid kita. Kita ni dah masuk kalau dari segi kebajikan sekolah kita dah masuk yang siri ke-5 untuk esok lah untuk hari Jumaat. Kita ada lagi dapat sumbangan daripada luar. Jadi kita akan sampaikan, maksudnya kita akan, cara kita tu berjadual, pelajar datang ambil, bukan kita buat majlis rasmi penyerahan, tidak, tetapi seorang-seorang akan datang ambil mengikut SOP lah. Okey, itu dari segi kebajikan. Dan cikgu tolong tengok sebab saya tengok ada yang miskin tegar tu, cikgu kena pasti saya harap miskin tegar ni lah yang menerima bantuan lah, yang lebih afdal menerima bantuan sebab kita lihat, bila saya lihat miskin tegar tu memang ada di sekolah kita, jadi guru kelas mesti tahu mana pelajar dia yang miskin tegar ataupun yang sederhana, yang SES kan, yang ekonomi rendah per kapita dalam rumah tu, cikgu kena tahu ni guru kelas satu lagi mana yang dah, kalau dulu dia memang orang kaya have tiba-tiba sekarang langsung hilang punca kan, cikgu pun kena pasti jugalah. Nak tak nak macam mana pun kita kena tahulah sebab guru kelas paling hampir dengan murid. Jadi bagi yang nama dengan saya bagi yang nama terus PM pun boleh ataupun terus masuk dalam grup guru tingkatan ataupun pada yang masih aktif yang sekarang ni ialah Cikgu Amalina, boleh terus pada Cikgu Amalina sebab kami sedia mengutip nama-nama ataupun pada Puan Nadrah pagi petang sebab kami sering bekerjasama di sinilah untuk membincangkan kebajikan pelajar itu berkenaan dengan itulah pelajar bantuan. Dan satu lagi KUAM pun kita sudah hampir 80% cuma ada dalam 5 orang yang tak tuntut, itu pun disebabkan COVID yang lain selama 35 orang pelajar tahun 1 yang menerima KUAM, kumpulan wang amanah murid miskin, pelajar miskin tu sebanyak RM150 seorang, diorang pun dah datang ambil daripada minggu lepas. Sampai setakat ini lebih kurang 5 lagi tak tuntut. Itu pun disebabkan diorang PKPD yang tak boleh keluar. Okey, saya rasa cikgu setakat ini je. Kalau cikgu ada nak
tanya bincang boleh di sini ya. Okey, sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Sarimah. Mengenai yang YTL Yes tu, Puan Okey, Sarimah macam mana? Oh ya, yang YTL tu itu hari kita dah buatkan satu link ya pada guru tingkatan boleh masuk. Cikgu perasan tak dalam grup YTL tu? Ya, jadi itu boleh masuk sebab itu maklumat dia nak pada parent mengisi dengan nombor IC parent semua. Jadi kita dah buat satu khas itu hari. Yang guru punya itu hari dah dimaklumkan pada kelab guru, dah dapat dah link tu. Sebab saya tengok ada cikgu yang dah ada sedia pakai kan. Yang Yes ni. Ya itu. Saya harap guru kelas tengok selalulah dalam grup guru tingkatan ni, sebab apa pun maklumat yang nak segera semua kita masuk dalam guru kelas. Ya. Ya itu. Okey. Okey, guru-guru kelas ya, tolong perhatikan yang YTL tu, yang Yes tu, bantuan tu sangat bagus ya sebab dia bagi 40 gig. Dan kalau perlu dia akan bagi peranti juga kepada murid-murid. Sebab murid kita ini apa alasan mereka tidak mengikuti kelas sebab data lah. So kalau cikgu-cikgu kelas dapat tolong mereka dari segi itu kira sangat baguslah ya. Syukurlah kita pada Allah kerana dapat YTL tu. Tapi kalau cikgu sia-siakan tak beritahu pelajar-pelajar, dia akan tak dapat apa-apa impak lah daripada pertolongan tersebut ya. Begitu juga Umi pun dah nampak Mas Rina dah ada post ya untuk cikgu-cikgu semua. Sekiranya cikgu-cikgu memerlukan pun cikgu boleh. Kita pun boleh juga minta apply dengan YTL. Kita tak payah malu lah, orang nak bagi kita ambil je lah kan. Itu adalah sedekah mereka ataupun hadiah untuk kita sebagai guru lah yang menggunakan data sepanjang hari setiap hari ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada Encik Bat jika ada apa-apa perkara yang nak diberitahu. Assalamualaikum. Dengar ke? Salam. Dengar. Okey. Assalamualaikum. Saya ada sedikit saja info lah untuk Koko ni. Satu, mulai minggu depan kita dah buka PAJSK untuk pendaftaran dan kehadiran kerana arahan daripada jabatan dah mengatakan perjumpaan hanya 5 kali. Okey. Jadi kita ambil 5 kali perjumpaan online tidak termasuk mesyuarat agung. Mesyuarat agung tu kira lain. Kerana mesyuarat agung tu lebih kepada permulaan, pengenalan. Jadi kita katalah 5 kali tu terlalu sikit sebenarnya, tapi untuk COVID ini memang dia ambil data itu sahaja. Jadi sangat mudah cikgu ya. Okey, dalam fail yang saya dah cek semua fail guru-guru Koko, banyak yang berterabur, banyak yang tidak lengkap. Ada 3-4 fail yang lengkap lah. Antara yang lain patutnya dalam fail tu yang patutnya dimasukkan online tu pelaporan ialah tentang jumlah ahli, carta organisasi, aktiviti mesyuarat agung perjumpaan pertama hingga kelima dan laporannya. Dia ada laporan tu online juga. Cikgu Adam dah buat dah borang itu, cikgu isikan saja. Okey. Kemudian seterusnya ialah evidennya selain daripada itu adalah gambar-gambar cikgu ya. Kalau cikgu tak ada gambar online ni, hanya cikgu boleh ambil gambar yang masa kita berjumpa macam ni lah. Kita snap lah dan jadi gambar bukti. Sebagai bukti yang kita dah buat aktiviti tersebut. Ya, cikgu ya. Kemudian kalau ada antara pelajar tu yang memasuki tandingan ke program ke sebarang lah. Jadi mungkin taraf dia penyertaan ataupun pencapaian dia sampai peringkat international, cikgu masukkan. Kalau boleh ada sijilnya, cikgu ambillah gambar tu dan masuk dalam fail cikgu. Okey? Memudahkan nanti seterusnya ikut tahun, kerana data yang Jabatan DAP mulai 2021 ini akan dibuat yang baru, data online. Saya dah dapat data tentang borang-borang daripada jabatan tu. Dia dah set dah 2021, 2022, 2023 dah 3 tahun berturut-turut. Jadi kita kena mulakan 2021 ni lah. Jadi mudah untuk kita hantar data kepada jabatan. Jabatan juga memerlukan data tu untuk memastikan bahawa Koko di setiap sekolah ini berjalan dengan lancar walaupun COVID. Jadi harap kerjasama semua guru SMK Seri Permaisuri, saya tahu cikgu semua rajin-rajin,
Dan saya tahu cikgu sangat stres kerana tak dapat berjumpa dengan pelajar, tapi kehendak jabatan ni kita tak boleh ketepikan lah. Okey cikgu ya. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih bagi guru-guru yang dah siap laporan aktiviti KOKO tu online tu. Jadi cikgu tengok balik dalam standard 3 pengurusan KOKO tu, dalam tu ada. Cikgu jangan salah masuk. Kalau dia dalam kelab, masuk dalam kelab. Saya tengok ada yang berterabur juga, pergi tempat lain. Saya dah tengok, saya pening. Jadi saya nak susun semula pun susah juga. Saya kena jumpa Adam juga. Okey. Kemudian selain dari itu, pertandingan-pertandingan online ni diteruskan walaupun kita habis 5 percubaan. Jadi saya nak cikgu-cikgu, kalau ada yang saya masukkan melalui cikgu Zainon SU KOKO dan SU Sukan, kalau ada aktiviti melibatkan pelajar, cikgu wawarkanlah, kerana inilah cara yang kita boleh bantu pelajar untuk mendapatkan markah PAJSK mereka. Kalau tidak, tak adalah cara lain lah. Okey, itu sajalah puan. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Bad. Mengenai KOKO ni saya pun ada dapat maklumat bahawa semua aktiviti yang dijalankan secara online boleh dimasukkan dalam markah PAJSK. Semua aktiviti sekarang ni dah diiktiraf belaka. Kalau murid kita masuk apa, cuma cikgu-cikgu kena alert lah. Murid cikgu masuk, jangan sia-siakan sijil-sijil yang mereka terima. Ya, tanya cikgu kelas terutamanya ya, dan cikgu-cikgu kelab-kelab satuan apa semua tu. Sebab dah diiktiraf dah boleh belaka. Dia masuk tarian ke, dia masuk nyanyian ke, dia masuk pertandingan catur ke, apa ke, peringkat apa pun kita boleh terima dia sebagai markah PAJSK. Terima kasih Cik Bad. Puan Nadrah ada apa-apa nak cakap? Ada sikit je. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Pengetua, Puan Ruzita Putih, barisan guru kanan, seterusnya guru-guru yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, yang pertama berkenaan dengan jadual waktu ya, sebagaimana yang Puan Faridah kongsikan tadi ya, jadual waktu kita bermula sama juga dengan petang ya, sesi petang, peralihan tingkatan 1 dan tingkatan 2 akan bermula jam 8 ya. Nanti saya akan kongsikan di dalam grup petang lah waktu berkenaan. Okey. Yang kedua berkenaan dengan apa yang kita dapatkan ilmu daripada Puan Faridah tadi ya, berkenaan penyediaan pasca nilai ya, postmortem ni. Kalau dulu namanya postmortem, sekarang kita gunakan pasca nilai. Jadi cikgu-cikgu petang juga tidak terkecuali ya untuk mata pelajaran peralihan tingkatan 1 dan tingkatan 2. Jadi saya berharap ya penyelaras mata pelajaran bagi semua subjek ya, peralihan Form 1 dan Form 2 ini bekerjasama dengan KP ya, KP masing-masing untuk menyediakan pasca nilai untuk murid-murid tingkatan 1 dan 2 ya, peralihan tingkatan 1 dan tingkatan 2. Sebenarnya KP boleh bagi-bagikan dah tugas tersebut ya, untuk penyediaan pasca nilai ini mengikut format yang kita telah kita sekolah kita tetapkan tu. Okay, tingkatan 4 selarasnya buat, tingkatan 3, 1, 2 dan juga peralihan boleh mula buat lah bagi subjek masing-masing. Bincang ya cikgu, apa-apa semuanya mesti berbincang, kalau boleh duduk bersama GKMP dahulu ya, maksudnya berbincang dengan GKMP dan bincang apa ni sebelum diputuskan disiapkan pasca nilai tersebut. Okey, yang ketiga berkenaan dengan bantuan. Kita ada dapat bantuan buku tulis ya. Cikgu Firdaus ada dapatkan bantuan buku tulis. Saya tak pasti buku tersebut dah sampai pada Cikgu Firdaus atau belum ya. Kalau ada Cikgu Firdaus boleh respon perkara ini ya. Sebab katanya mungkin hari Isnin ataupun hari Selasa baru ni ya. Puan Syamilah dah keluarkan Google Form kepada guru tingkatan untuk isi ya. Mana guru murid cikgu yang ada PM cikgu yang perlukan buku, masukkanlah maklumat diri mereka, sebab Cikgu Firdaus kata dia nak boleh hantar ke kawasan tempat tinggal, ataupun nanti kita putuskan untuk letak di sekolah dan atau sebagai macam mana lah, kemudian kita putuskan sebab kita buku tu tak pasti dah sampai ke belum. Ya, jadi cikgu dapatkan maklumat dulu. Kalau murid tersebut perlukan buku tersebut, pastikan mereka mengisi Google Form berkenaan. Okey.
Dan satu lagi berkenaan dengan persediaan pembukaan sekolah. Okay, Cikgu Roslan ada tak hari ni? Okay, kalau boleh ya Cikgu Roslan, saya nak minta bantuan untuk rakam suara Cikgu Roslan untuk doa yang peringkat sekolah kita, Cikgu Roslan. Boleh Cikgu? Kalau boleh. Sebab selalunya kita dengar doa PM aja kan. Okey, hari-hari kita pasang je doa PM. Kalau boleh kita rakam suara Cikgu Roslan lah. Dan mungkin sesuaikan isi doa tersebut. Okey, mungkin Ustaz boleh bantu ya. Dari memberikan isi ya yang lebih dekat kepada situasi semasa di sekolah. Ya. Okey. Terima kasih Cikgu Roslan. Itu saja Ustazah. Okey, terima kasih. GKMP ada, terima kasih Puan Nadra di atas kata-kata ataupun ucapan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh guru-guru. GKMP ada? Ada apa-apa nak cakap GKMP? Puan Rosna, Puan Yusna, Puan Khayati, Madam. Good morning Puan. Morning. Nak pastikan kerana form 5 yang naik dulu kan September. Ya. Yeah. And then how about PPT and PAT? Oh, itu kita kena bincang dalam grup pengurusan dulu lah. Okay, thank you. Okay. Nanti lepas ni kita selepas perjumpaan dengan guru-guru kami akan bertemu untuk pengurusan lah. Yang lain tak ada ya? Kaunselor ada? Kaunselor? Cikgu Adam ada, Cikgu Adam. Cikgu Adam. Lah lupa Cikgu Adam nak cerita pasal SPDR. Okey, silakan Cikgu Adam. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua guru-guru yang hadir. Okey, berkaitan dengan SPDR, Cikgu dah isi alhamdulillah saya tengok keputusan untuk 1 minggu yang berlangsung itu semua guru dah isi Okay, tahniah semua Okey, cuma satu peringatan kepada pihak PPD, jadual waktu yang direka ataupun dicipta oleh sekolah tu selalunya cikgu tak ikut laporan tu. Cikgu ikut laporkan seperti mana jadual waktu yang diberikan oleh sekolah. So tak mestinya satu hari cikgu buat kelas, cikgu lapor sekali je. Kalau cikgu ada 2-3 kelas, cikgu lapor 2-3 kelas juga. Masuk semualah. Kalau cikgu belajar sejarah ke, BM ke, matematik ke, lapor ke 3-3. Okey cikgu Okay, ada satu lagi penambahan di mana sebelum ni cikgu laporkan pelaporan cikgu saja. Ada satu modul baru dalam SPDPR ni ataupun SPKL dipanggil SPKL lah sebab ni yang Kuala Lumpur ya. Kehadiran pelajar. Seperti mana kita sebelum ni kita ada buat kehadiran pelajar kan. Okay, dia tambahkan kehadiran pelajar itu dalam sistem ni. Okay, so saya present sekarang. Saya tak nampak masa, kita teruskan. Okay, seperti biasa cikgu buka lah paparan induk cikgu ni. Ini paparan induk cikgu ni. Okay, untuk kehadiran murid PDPR ni, yang bahagian ni saya akan hilangkan. Kita tak akan pakai lagi benda ni sebab dalam SPKL ni dah ada kehadiran untuk murid. Okay, sebagai contoh saya tekan SPKL ni. Okay, login seperti biasa. Saya login saya punya account. Okay. Saya dah bagi cikgu video itu sama lebih kurang ni. Okay, log masuk. Okay, di dalam, tak nampak Ni nampak? Okay, dalam ni cikgu tekan bahagian sistem pelaporan PDPR. Menu pertama adalah pelaporan hadiah PDPR cikgu yang buat selalulah. Yang diingatkan kepada semua guru jika edit 5 cikgu salah, nama cikgu tak direkod di sana so pastikan nama cikgu ini betul ID cikgu ni betul Kalau ada kesilapan, cikgu boleh edit di bahagian ni edit unit account 5. Ni yang paling penting sekali sebab ID 5 ni adalah menunjukkan identiti cikgu Okay. Alright. Yang ni pelaporan cikgu mestilah seperti mana saya cakap tadi, gunakan jadual waktu cikgu yang untuk PDPR, laporkan setiap jadual waktu. Kalau dah waktu itu adalah waktu cikgu laporkan supaya kita penuhkan ruangan PDPR, menunjukkan sekolah kita melaksanakan PDPR dan menunjukkan cikgu juga telah melaksanakan PDPR. Ini pelaporan PDPR untuk guru saja sebab dalam ni dia minta cikgu memastikan bilangan dari pelajar je. Okay, yang menu baru, ada menu baru iaitu kalau cikgu tengok di bahagian kiri ni, di bahagian ni ada perkataan kehadiran PDPR. Okay, ini menu baru di mana cikgu kena isikan kehadiran cikgu. Yang ni kehadiran pelajar. Untuk kehadiran pelajar ni dibagi masa 14 hari 14 hari juga sih. Kalau cikgu buat kelas pada hari pertama,
cikgu boleh lapor 13 hari ke depan. Sebagai contoh dia cakap itu, kalau cikgu dah bagi tugasan contohnya, PDPR tidak melalui online maksudnya cikgu bagi tugasan, cikgu bagi masa 5 hari untuk submit. Bila cikgu dapat submit daripada pelajar, maksudnya pelajar itu hadir PDPR cikgu secara offline. Okay? Okay, yang bahagian ni yang saya sebut tadi, okay, kebanyakan pelajar, cikgu dia hanya laporkan PDPR secara online saja. Okay, tak semestinya online cikgu PDPR banyak tarifan dia, secara offline ada, secara modul ada, secara Google Form dan sebagainya, atau secara Telegram ataupun WhatsApp. Laporkan saja cikgu Okay, untuk kajian pelajar ni dia bagi kat cikgu masa 14 hari 14 hari backdated untuk laporkan, sebab dia tahu cikgu kan bagi assignment, tugasan dan sebagainya. Bila pelajar tu submit tugasan cikgu anggap dia dah hadir lah. Sebagai contohnya, saya laporkan sekarang, okay, mendengar, okay, mata pelajaran, saya ambil mata pelajaran agama ataupun bahasa Melayu lah. Okay, saya ambil bahasa Melayu. Saya ambil bahasa English lah, okay. Okay, tingkatan, cikgu ambil lah tingkatan contohnya saya ambil tingkatan 4 Okay, nama kelas, saya ambil tingkatan 4 Science. Okay, ini dah diisi nama cikgu tekan perkataan pengisian dia tekan perkataan pengisian ni automatik nama pelajar itu akan keluar. Okay, ni sama macam Google Sheet yang kita buat tu cikgu tik je kehadiran setiap kali cikgu buat PDPR cikgu. Contoh saya tik okay, saya tik 4 orang ni hadir. Okay, 4 orang hadir dan cikgu simpan saja. Okay, dan berjaya simpan. Okay, sekiranya cikgu nak ubah tadi 4 orang, rupanya ada 4 orang, 5 orang hadir. So dia bagi tempoh cikgu 14 hari untuk ubah. So contohnya saya nak ubah tadi, mendengar tadi, bahasa English tadi bahasa English. Okay. Ini tadi tukar tempat tadi juga. Dan forsan tadi, okay, saya dah tengok ni pada 22/7 ni, saya tak 4 orang yang hadir tadi. Rupanya ada 6 orang hadir. So, cikgu tak perlu tekan pengisian, cikgu tekan laporan untuk 22/7, tentang file science, mata pelajaran English, dengar. Laporkan, dia keluarlah tadi, yang tadi tu. Okay, so ini cikgu nak hapuskan dulu, kena hapuskan dulu lah, cikgu nak isi semula lah. Okay, kalau contohnya, rupanya bukan 4 orang hadir, rupanya 3 orang hadir. Nak hapuskan, dia tekan hapuskan lah. So 3 orang yang hadir. You faham Kalau cikgu nak tambah tak boleh. Cikgu nak hapuskan semua sekali, buat semula laporan yang baru. Okay, ini saya hapuskan. Right, okay, so tak ada rekod lah. Okay, cuma satu je soalan yang diajukan tentang mata pelajaran agama, mata pelajaran PJ, mata pelajaran yang ada gabungan tu Okay, ini saya tak boleh nak cakap apa-apa, memang daripada sana cikgu kena lapor seorang-seorang ikut kelas masing-masing. Kalau kelas agama ada 2 gabungan daripada kelas 3 belian dan 3 bajuri, contohnya 4 orang daripada belian, 10 orang daripada bajuri, isi mengikut nama mereka dalam ikut kelas masing-masing. Sebab apa? Pilihan kelas ni tidak mengikut pilihan gabungan tadi Okay, saya ulang sekali lagi, PDPR, kehadiran PDPR ni tak sama macam modul yang pertama kita tengok tadi, iaitu pelaporan. Yang pelaporan ni dia ada daftar kelas kan. Okay, untuk kehadiran PDPR tak ada daftar kelas, so dia ikut kelas. So cikgu kena laporkan individu pelajar tu mengikut kelas mereka masing-masing supaya nanti ada laporan, nanti kita tengok pelajar mana yang tak pernah ditik oleh guru. Yang tak pernah ditik oleh guru maksud tu itulah pelajar cicir. Okay, kita akan ambil tindakan untuk pelajar cicir tu nanti. Saya rasa yang tu saja untuk kehadiran PDPR, tapi secara pribadinya dia tidak menunjukkan cicir sebenarnya. Sistem ni ada kelemahan dia sebenarnya. Kalau ikutkan yang saya buat Google Sheet tu, kita dapat detail. Ya. Ada, maksudnya adakah kita kena daftar baru dah? Daftar kelas? Tak payah daftar, sebab yang ni tak ikut daftar kelas. Untuk kehadiran PDPR ni, untuk pelajar ni, guna kelas yang biasa je. Daripada tingkatan 3 belian sampai 3 topes. Maksudnya dia memang dah hadir lah Dam. Nama tu automatik. Dia sudut daripada PDM. Oh, okey. So, Satu lagi tadi Dam, Umi tak faham.
bila kita nak tukar kan laporan tu, kata mula tu kita isi 22 hari bulan tu 4 orang Adam kata tadi kan. Okay. Lepas tu bila kita esoknya kita nak mereka dah hantar, katakanlah 20 orang yang hantar. Adam kata tekan laporan, lepas tu hapus. Lepas tu apa tindakan selepas hapus tu? Kalau Umi buat secara offline, tunggu sehingga pelajar hantar dulu. Okey, bila pelajar tu dah hantar, Baru kita anggap dia hadir. nak tulis nak isi kat mana? Kata kena hapus tadi, minta faham yang hapus tu. Contohnya, kalau dah daftar awal, kita letaklah satu subjek tadi, biar bahasa Inggeris tadi. Inggeris. Okay, contohnya kita daftar awal pelajar tadi. Okay, daftar awal lah tengok. Dia daftar 4 orang tadi. 1, 2, 3, 4. Yang tu je datang maksudnya? Yang tu yang datang. Okey. Datang tu maksudnya jika cikgu buat secara online, cikgu dia datang. Dia hadir lah, tak payah apa-apa sudah, dia mana hadir. Okey. Tapi untuk buat secara offline tu, cikgu bagi soalan dalam GC Google Classroom. Cikgu bagi dalam Telegram, bagi WhatsApp. So cikgu kena tunggu respon dari pelajar. Maksudnya jawapan daripada pelajar lah, dia buat ke tidak. Kalau dia buat, baru cikgu isi bahagian ni. Maksudnya ada pelibatan pelajar. Ada pelajar itu melibatkan diri. Walaupun secara offline. Secara Telegram ke, WhatsApp ke ataupun GC. Baru daftar. Tapi kalau cikgu secara online kita dapat terus berapa orang pelajar hadir, berapa orang pelajar tak hadir. Isikan saja. Cuma satu lah bahasa Melayu. Padam, Umi faham sekarang ni bila kita buat online datang 4 orang katakan. Lepas tu bila esok tu semua dah hantar kerja-kerja tu. Kita nak tambahkan macam mana? Kita tambah sahaja ke maksudnya, atau itu maksudnya pendaftaran yang kedua lah untuk kerja-kerja. Secara tutorial. Satu daftar bersemuka, satu daftar untuk assignment. Kau boleh juga. Kat mana tu button tu? Sama juga. Contohnya kita buat pada 22 bulan 7 secara bersemuka online. 4 orang datang. Okey, lepas tu esoknya hantar balik dia punya respon. Maksudnya kita bagi tugas di luar online. Maksudnya kita bagi tugas secara offline. Okey, selesaikan soalan-soalan ni, hantar pada 3 hari akan datang. So masa 3 hari akan datang, maksudnya tarikhnya adalah saya tak beri validated ni. Saya tak beri nak validated sebab dia tak beri ke depan. Tunggu sampai waktu dia baru cikgu daftar berapa orang. Kemudian berdaftar barulah. Daftar yang baru. Untuk Adam, saya nak tanya sikit. Sebelum ni kan kita kata kalau kita laksanakan PDPR, kita dia bagi grace period 3 hari. Maksudnya katakan saya punya kelas hari Isnin. Okay. Jadi Isnin, hari Rabu lah saya isi saya punya dalam yang tadi tu lah yang mula-mula, yang modul yang pertama tu. Okey. Yang grace tu khas untuk pelaporan guru je. Okey, betul. Tetapi so contoh katakan dekat situ tak ke nanti kontra dia punya data. Contoh dekat sana tadi saya punya kan dia minta bilangan murid kan. Saya kat situ saya kata murid saya kata 100. Soalan tu memang diajukan. Dia kata dia tak sama Yang pelaporan dengan kajian dia tak ada mesh kan. Dia takkan satukan laporan tu. Masa cikgu laporkan pelaporan guru saja. Yang satu lagi kajian pelajar saja. Dia takkan mesh kan. Dia takkan satukan pelaporan tu. So tak ada masalah cikgu. Tak ada isu. Cikgu selesaikan pelaporan cikgu setiap kali cikgu ikut jadual waktu sekolah. Satu lagi kajian pelajar, kita tengok pelajar mana yang tak terlibat. Yang terlibat, tandakan dia. Itu yang dia beritahu lah dalam sesi soal jawab antara admin tu. Maksudnya dia tak match kan. Cikgu kena faham, dia kata kita orang, cikgu kena faham dua pelaporan ni tidak sama. Laporan guru yang PDPR ni, yang bahagian ni laporan PDPR ni tak sama dengan pelaporan kehadiran PDPR yang ni. Tak sama pelibatan pelajar. So satu modul yang berlainan. Kalau cikgu isi pada pelaporan PDPR tarikh yang sama cikgu mengajar, cikgu lapor untuk PDPR guru je. Sama dengan pelajar, bilangan pelajar. Dia tak tally lah. Untuk kehadiran pelajar ni cikgu lapor untuk keberadaan pelajar. Pelajar itu ada ke tidak membuat assignment cikgu ataupun menghadir waktu online. Untuk bilangan pelajar dia tak sama dengan pelaporan. Cikgu faham tak? Dia faham tak? Dia tak sama So modul yang berlainan. Kalau cikgu lapor pada 22 bulan 7 tu waktu cikgu mengajar,
Cikgu lapor juga kehadiran pelajar itu memang di kebetulan tak samalah. Kadang cikgu nak letak dia hadir tak hadir tak sama. Kita akan tengok cikgu Itu yang pening sangat admin fikir masa soal jawab tu. Dia tak akan sama. Kita akan tengok benda tu. Oh cikgu A ni lapor 12 orang. Tapi yang kehadiran ni 4 orang je lapor. Dia tak akan tengok, dia tak akan samakan kedua laporan tu. Itu yang dia cakap. Okey Dam, kalau macam tu untuk yang pengisian yang peringkat sekolah tu kita akan bincang dulu dalam pengurusan lah, nanti kita akan putuskan lah. Sebab kalau yang peringkat sekolah tu kita ada data kan. Okay. Biasa yang tu kita belum putus lagi kata tak payah isi cikgu yang tentang yang bilangan murid. Sebab kita ada tindakan kita kan, kalau budak tu kita tindakan tu segeralah, kalau nak tunggu yang sini saya risau juga ni. Okay, yang itu nanti kami akan bincang dulu masa mesyuarat keputusan lah. Saya sebagai komen sikit lah tentang DOMB sistem ni, memang tak berapa lengkap sangat. Dia hanya isi pelajar yang tidak hadir tapi tak tahu pelajar tu ke mana, berapa orang dia tak ada percentage dia hadir bila, berapa kali dia hadir, tak tahu. Yang saya buat Google Sheet tu lengkap, detail berapa orang pelajar, berapa kali dia hadir, tidak hadir. Itu saya tengok ni, tempat yang ni pun dia mereka cakap pun admin daripada kalangan guru juga yang buat benda ni. Mereka pun dalam usaha untuk menambahbaikkan sistem ni. So kita tengoklah nanti. Untuk tambahbaikkan sebab saya dah cadangkan banyak dah. Supaya kita tahu bila ada kehadiran pelajar yang switcher tu, tekan ke teacher dia keluar mulai pelajar itu, guru kata taklah siapa yang tak ada kenapa. Kan takkan admin nak telefon semua orang ni, semua pelajar ni. Kan? Yang tak ada dia kenapa, sebab dia tak ada, semua tak ada. Benda tu tak ada, tak diletakkan dalam sistem ni. Itu yang masalahnya kalau kita tengok pelajar tak cicik, kenapa dia tak cicik? Dia nanti maksudnya susah. Susahlah sekolah nak check pelajar cicik awak ni. Itu yang saya beritahu dalam tu, dia akan usaha untuk menambahbaikkan lah. Kalau kita guna yang kajian pelajar PPR ni, kita nampak jelas lah setiap kelas. Berapa orang yang hadir, berapa persen dia hadir. Saya rasa yang ni nanti kita akan bincang kat pengurusan lepas ni. Sebab yang ni pun kalau contoh bila kita nak buat pasukan nilai kan, ini data sebenarnya kan. Budak ni kita tengok kenapa ni kita cek kehadiran memang tak pernah datang, patutlah contoh kan. Jadi biasa nanti kita akan putuskan lah jangan hapuskan dulu. Ikut subjek, kajian pelajar. Macam ni lengkap lah kita tengok. Tapi kalau kita guna juga Google Sheet ni, maknanya cikgu kena isi 3 kali Satu pelaporan guru, satu kajian dalam online, satu lagi dalam Google Sheet. Itu saya terbantu kepada pengurusan lah nak hidupkan lagi Google Sheet ni. Okey, nanti kita bincang lagi perkara tersebut sebab dia untuk kita jugalah. Data tu penting. Okey, ada apa lagi dah? Okey, saya rasa untuk guru-guru yang mengandung, bersalin, guru-guru yang COVID dan sebagainya, saya akan daftar cikgu sebagai guru bukan akademik Contohnya yang guru akademik Siti Munira. Siti Munira dengan masih lagi cuti bersalin kan? Okay, so dia ada sampai Ogos. Okey, ada lagi tak guru yang tidak boleh buat PPR? Cikgu Alice COVID. Sebab Alice dah selesai kan? Dah selesai. Kalau dah settle kena beritahu saya lah supaya saya tarik cikgu masuk balik dalam sistem. Kalau selesai saya kata yelah anda pasti keluarkan, tidak. Saya kena gunakan IC lah suka. Siapa lagi yang problem? Maksudnya yang tak boleh melaksanakan PPR. Sebab apa, kalau dia tak lapor, dia akan menjejaskan laporan nanti. Ada Adam. Ya. Nak tanya status Faiz ni macam mana Faiz? Faiz saya tengok tak ada rasanya hari ni. Tadilah saya check. Sebab dia kalau ikutkan ke Selangor 26 ni hari Isnin depan. Tapi surat belum sampai lagi lah. Dah sampai dah. Surat dah sampai dah. Dah. Oh dah ada. Okey. Sebab itu tanya belum ada lagi surat. Jadi kalau macam tu tak ada masalah. Contohnya 12 hari bulan, start 12 bulan itu sehingga 16 hari bulan, guru yang tidak lapor kita paparkan. Ini adalah guru-guru yang tidak lapor lah. So rasa semua dah lapor dah ni. Okay, yang dikecuali lah. Kenapa nama Umi ada, Umi lapor lah? Dia Umi tak lapor kot. Umi lapor? Ini untuk satu minggu. Ataupun dia tak boleh malam ke? Umi lapor hari malam tak boleh Umi. Dia dapat ke-6 je.
Alah, hari tu sebab tak boleh buka tu. Lepas tu main buat pukul 7. Satu cikgu lupa untuk pelaporan guru saja daripada pukul 7 sampai pukul 6. Lepas itu cikgu lapor untuk esok. Alah hai. Saya cakap lah. Kalau hari untuk Sabtu? kehadiran hari Sabtu lapor untuk tarikh tu lah. Jadi tak ada tarikh kan? Dia boleh sebenarnya. Dia boleh lah. Contoh kata hari kita buat hari Isnin kan, kita tak sempat Isnin, kita lapor Selasa atau Rabu boleh lagi. Dia 3 hari. Ada 3 hari grace period. 3 hari. Boleh. Untuk kehadiran PDPR 14 hari. Habis tu kalau macam tu jadinya macam mana tu? Boleh Nanti, mungkin ada minggu tu puan terlupa apa? Ada terlupa nak isi kot? Tak, saya dah isi. Saya isi lah. Kecoh lah. Saya isi pukul 7 sebab masa tu kan ada masalah yang saya bagi tahu Adam tu tak boleh masuk tu. Oh, dia tak Bos, saya ingat tu. time limit tu bos. Kena tengok time limit tu lah. Saya bukan 2-6 tu. Kalau malam memang dia tak masuk kot. Besok masuk tu lah. Yelah kot. Okey. Tak apalah biarlah Untuk dia. kehadiran ni, saya minta cikgu try masukkan kehadiran pelajar ikut subjek cikgu. Cuba try masukkan untuk secara personal. Sebenarnya benda ni wujud lah. Akan sepenuhnya dilaksanakan pada 26 hari bulan minggu depan. 26 hari bulan buka sekolah, buka PDPR lah kan. Cikgu start pada 26 hari bulan kena wajib isi. Untuk hari ni cikgu boleh isi juga, tak masalah. Cikgu isi yang backdatednya yang sebelum 14 hari. Okey, sebagai contoh ni saya masukkanlah satu kelas. Okey, kata 5 sains. Cikgu boleh backdated lah, tekan jadual ni. Maknanya cikgu boleh isi kehadiran pelajar pada kalau ikutkannya 9, 11, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Cikgu boleh isilah. Nak cuba-cuba isi, boleh cuba isi. Ambillah satu hari untuk isi Boleh isi lagi lah. boleh isi, tak masalah. Ni dia kata tak wajib lah. Tapi yang wajibnya adalah pada 26 hari bulan. Cikgu nak cuba-cuba isi, kita cuba isi. Supaya cikgu mahir benda ni kita kena menghadap setiap hari. Okey, ada Maknanya Dam kita kena check juga kan, macam tadi macam pengetua isi lepas tu tak lekat kan. Maknanya kalau kita untuk diri kita kita check juga tau sendiri takut tak masuk Cikgu kalau sebagai individu cikgu dah isi laporan cikgu tekan laporan ni cek senarai boleh lapor. Dia keluarlah paparan yang boleh lapor. Senarai boleh lapor. Okey. Ini 12 bulan sampai 16 bulan. Cikgu boleh check sendiri bila cikgu paparkan keluarlah nama-nama yang melaporkan ikut kelas. Okay, kalau ini dia keluar semualah. Kalau cikgu keluar laporan cikgu je lah. Okay. Untuk kehadiran pelajar tadi PDPR, bila cikgu lapor contoh ni dia buat satu analisis kata 5 kelas Faisal ni saya lapor untuk PDPR saya daripada 12 hari bulan sampai 16 bulan. Saya cuba ni untuk kelas saya ni. So saya laporlah inilah yang hadir. Dia keluarlah seketul-seketul macam ni. 1 kosong, satu-satunya tak ada tu kosong lah. Masih yang drop pun kosong lah. Itu ceritanya. Okay, cikgu faham cikgu try cuba di rumah. Okay, untuk kelas individu. Kelas masing-masing. Okay, ada soalan kaitan dengan SPDPR? Okay, sebab memang banyak soalan keluar. Sistem ni memang tak sempurna. Kita cuba lengkapkan dia, cuba sempurnakan. Okay, ada soalan? Mungkin lepas ni Cikgu Adam kita kalau seminggu tu mungkin dalam 2 kali kita akan semak lah kot pelaporan supaya kita tak ada cikgu-cikgu kita tercicir kan. Kan macam itu pun tak sempat nak tengok kan, kita sibuk. Ada tiba-tiba ada nama yang tercicir kan. Nanti kita mungkin dah Rabu sekali kita check. Mereka cakap beritahu kepada pentadbir yang melihat laporan guru ni adalah pentadbir. Okey. Nanti pengetua dengan saya akan tengoklah nanti. Kami tengoklah. Kalau saya tengok tak boleh juga nak beritahu cikgu. Ada tengok boleh. Tak tolong bagi tahu kat kami. Senarai tu kan keluar nanti kalau cikgu tak lapor. Okey. Ada soalan kaitan dengan PDPR? Semua faham jelas Adam. Video saya hantar pun okey dah. Yang pandai dah. Cikgu Laili Adam, Cikgu Laili buat masa ni kuarantin lagi. Okey, mana saya akan untuk minggu depan ni tak pasti lagi lah. Untuk kemudahan senarai bukan akademik. Ya, okey. Senarai guru akademik. Buat Laili lah. Cikgu Laili. Buat sesuatu ni. Nur Laili No.
Dia, Nat nanti dia- kena find out lah Nat, dia sampai bila dia apa tu? Dia kuarantin sebab kita nak masuk dalam keberadaan guru. So saya keluarkan dia lah. Okay. Ya. Okay, center. So dia sebagai guru. Saya dah tanya bukan dia dah, akademik, nanti dia boleh respon apa. So dia bukan guru akademik Puan Nurali. Okay, ada lagi tak? Kalau ada, tolong maklumkan sebab saya keluarkan kerana dia menjejaskan pelaporan kita. Okay, itu saja saya rasa. Kalau ada soalan, tanya sekarang. Tak payah ambil DM tepi. Saya sebenarnya boleh lepas kena suntik basi, pening kepala lagi. Jadi pening kepala ni dari semalam. Aduh. Ya, itu kesan tu. Kesan tu. Ada kesan sampingan. Suntikan kedua Okey, memang terima kasih kau-kau, Ada. Kalau tak ada apa-apa lagi, cikgu-cikgu tak ada apa-apa lagi ya. Tak tanya, kaunselor pun tak ada ya. Umi nak tanya, Ya. malam ni kita nak baca Yasin ke tak ke? Malam ni baca Yasin. Kita kena buat setiap minggu lah, tapi kita tidak memaksa lah. Cikgu-cikgu yang nak join, itu je. Malam ni bolehlah kita buat macam biasa, buat macam gambar Ustaz Azmi tu, tapi malam ni suami saya dia setujulah untuk lead bacaan Yasin malam ni. Okey. Sebab adik saya pun kena tu, keluarga saya pun dah mula kena. Jadi mungkin adik saya pun akan masuk juga dan kita boleh jemputlah untuk Puan Uziah punya anak beranak dia kalau dia nak masuk. Kita jemputlah ya. Sebab kita Buat tahlil lah, tahlil. buat tahlil. Boleh buat tahlil, nanti Umi minta suami buat tahlil sekali. Baca Tahlil Yasin. sekali lah, okey dia. Nanti wawarkan bolehlah dalam jutawan ke dalam supermai kita dan satu lagi dalam apa tu yang Lapena tu yang ada kawan-kawan Puan Uziah tu. Ya. Jutawan lah. Boleh malam ni. Kita start 8.30 ya Puan Faizah. Macam biasalah 8.30. Okey. Siapa yang nak buat link tu? Nat buat link. Nak buat Mukti. Okey. Pakai MOE lah. Sekarang ni MOE dah ada buka 250 orang. Oh ya. Pakai MOE lah. Maksudnya akaun lain pun boleh pakai kan? Boleh masuk. Saya tak pasti kan, tapi mereka daripada isu peringkat di sekolah yang IC tu, dia katakan kita dah ada buat pembelian untuk terima untuk 250 orang audience. So sebelum ni 100 kan, saya tak pasti dah ada on ke belum sebab benda ni dah 2 bulan lepas kita persetujuan tu. Masih dah on dah kot. Cubalah tengok malam ni. Pakai ID 5. Guna ID lain jugalah, maksudnya ID lain boleh masuk lah. Betul, ID lain boleh masuk, cuma admin kena admit lah. Kalau siapa jadi admin tu guna add-on auto admit. Mukti lah, saya minta Mukti tadi. Ya, dah ada dah. Auto admit admit. Okey. Boleh lah ya malam ni. Okey, ada apa-apa hal-hal lain kita masuk sikit? Tak ada ya? Kalau tak ada kita tutuplah pertemuan kita pada hari ini. Umi ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan mendengar ya. Ladap kita pada hari ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita untuk pembelajaran kita, untuk pengajaran dan pembelajaran. Sebenarnya sangat bermakna ya apa yang Puan Faridah bincangkan tadi. Sebab masa Umi mengajar dulu pun memang analisis item itu sangat penting untuk kita mengenal pasti pelajar kita lemah di mana. Macam kita masak lah kan, tak sedap. Kita rasa kat mana, kita cari tahu kat mana punca ketidaksedapan kita punya rendang ke apa ke, tak cukup masin ke, tak cukup perasa ke, tak cukup kunyit ke, tak cukup lengkuas. Itu kajian yang kita buat untuk kita punya masakan. Begitu juga dalam produk kita yang satu ni. Produk kita yang melibatkan gaji kita ini, iaitu mudah cari tahu. Ya, di mana kelemahan dia yang boleh kita baiki. Kerana itu adalah kerja buat kita yang akan dipersoalkan sekiranya kita tidak mencapai apa yang sepatutnya kita buat. Ya, jadi cikgu-cikgu semua Umi ingatkan, janganlah kita duduk di zon selesa. Umi ulang ya. Jangan duduk di zon selesa. Kalau kita rasa hari itu kita tak penat, maksudnya kita macam tak buat kerja lah. Kalau kita penat, betul itu kita buat kerja. Kita rasa aduh penatnya hari ni aku, macam orang pergi kebun. Kalau dia duduk aja tengok kebun dia takkan penat. So dia selesa dengan dia kata kebun aku ni tak payahlah tengok, tak payah cangkut, tak payah bawa baju, tak payah apa. Duduk je gitu. Maka pokok tanaman dia tidak akan menjadi. Begitu juga kita. Kalau kita tidak penat, maksudnya kita tidak bekerja. Ya, itu Umi beri pesanan lah. Pesanan untuk Umi dan juga untuk semua anak-anak Umi di depan ini.
dan adik-adik lah. Kalau yang sebaya dengan Umi tu adik-beradik lah. Ya, kerana rasa sayang, rasa kasih tu mesti ada pada seorang pemimpin kepada anak buahnya. Umi sayang pada semua. Kita jumpa lagi di lain kali. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa